Baik, kita bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rafi bin Haji Sahif, pensyarah Universiti Brunei Darussalam. Baik Tuan, kita biasanya mendengarkan ya di setiap hari ataupun setiap masa Melayu Islam Beraja. Ada kaitannya dengan Brunei Darussalam, konsep ke, prinsip ke, dan namun rasanya kalau belia-belia baru ini mereka kurang fasih ataupun kurang mahir mengenai apa sebenarnya Melayu Islam Beraja ini. Jadi sebagai mukadimah kami serahkan kepada Tuan untuk mengungsikan tajuk kita pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita jauh membicarakan atau berbincang pagi ini berkenaan dengan Melayu Islam Beraja ini, kunci utama yang menjadi fokus sebenarnya dalam MIB adalah titah permasyuran kemerdekaan. Itu ia punya istilahnya tu titik penentu. Okay. Di mana negara Brunei Darussalam dimerdekakan dengan titah permasyuran kebahaduli kemerdekaan ini, iaitu negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat, demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah dan dengan berdasarkan keadilan dan amanah dan kebebasan dan dengan petunjuk serta keridaan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan sentiasa berusaha pada memperoleh ketentraman, keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan rakyat beta. Itu petikan titah permasyuran. Jadi itu yang sangat penting, relevan untuk bercakap tentang MIB itu, iaitu yang di ujung itu. Apapun kita ni buat dalam negara Brunei Darussalam, baik sebagai istilah negara ataupun kerajaan, apalagi rakyat, ia mesti pada hujungnya, natijahnya, endingnya mesti menjaga ketentraman, memperoleh ketentraman, keselamatan, kebajikan dan kebahagiaan rakyat beta. Itu bukan main-main tu. Itu sudah jelas. Itu yang selalu tertinggal tu. Ya. Orang dah terlihat benda ni. Jadi RTB ni contohnya lah menyiarkan benda ni kerana untuk mengeluarkan supaya rakyat, supaya semua orang yang di negeri Brunei ni, bahkan di luar Brunei, tahu apa yang kerajaan sedang lakukan, apa yang terjadi di Brunei dan sebagainya. Kerana untuk mengekalkan ketentraman, keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan rakyat. Itu dah yang menjadi isunya tu. Menjadi isu besar. Betul. Itu cabaran. Itu dah sebab itu tajuk ini MIB dan cabarannya. Bukan senang. Ya, jadi itu sedikit mengenai dengan mukadimah ya, mengenai dengan falsafah negara Brunei Darussalam. Memangnya sekian lama sudah kita menggunakan itu Melayu Islam Beraja. Jadi kita ni sebagai rakyat Brunei ya, memang wajar sepatutnya kita ni untuk menghayati dan juga memahami konsep MIB ni yang sememangnya menjadi panduan kita ni dalam kehidupan sehari seperti yang telah pun dinyatakan oleh Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rafi sebentar tadi. Jadi kalau kita melihat golongan belia ni memang apa yang kita ni sebagai banyak sebagai sumbangan juga ya terhadap pembangunan rakyat dan juga bangsa dan negara. Jadi dengan adanya konsep MIB ni yang perlu diterapkan daripada golongan belia, ada pepatah mengatakan melentur buluh biar ada rebungnya. Jadi pastinya banyak antaranya cabaran-cabaran yang telah pun mungkin sudah pun dihadapi secara globalisasi. Jadi mungkin daripada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rafi, apa antaranya cabaran-cabaran yang dihadapi? Alhamdulillah kita melihat bagi peringkat cabaran ini, ia ada istilahnya dalaman. Dalaman itu pun ada tahap-tahap tertentu dan luaran. Internal, dalaman dan luaran. Mungkin pada pihak ini
kita ni membicarakan barangkali istilah belia, konteks belia kita ni. Dalam mana tu adalah diri belia tu. Ya. Internal belia tu. Apakah kita ni istilahnya contohnya berjaya sudah kita ni menanamkan bukan istilah doktrinasi tetapi penghayatan. Ya. Lebih kepada istilah terbaru itu pembumian semua individu belia tu terhadap MIB itu. Jadi dalamnya tu di built-in system. Ada sistem dalaman yang sudah kita ni bina sepatutnya secara baik, secara pendidikan, dalam sistem pendidikan, dalam sistem keluarga dan segala macam sistem, supaya kalau ia di luar walih daripada orang lain. MIB-nya itu jelas. Sebagai contohnya tahap penghormatan. Tahap penghormatan. Macam mana orang Brunei menghormati orang tua? Berbeza. Caranya betul, caranya tunduk, caranya bersalam, caranya bertegur sapa. Ada standardnya. Betul. Yang MIB itu. Jadi bahkan yang sangat payah kita ni kan cabarannya adalah standard pemikiran belia tu. Contohnya sekarang ni isu yang berlegar di dalam masyarakat pengangguran sebagai contoh. Ya. Jadi dalam MIB sebenarnya tidak timbul tu kalau ada dalam dirinya. Dalam diri individu itu utamanya belia ni, Ya. ia tidak ada istilah menganggur. Kerana tahu ya istilah cakap kita ni orang Brunei berjarih, berkarih, besi marih. Itu isinya besi tu lihat betul. Jadi ada isu-isu ini sudah diterangkan tapi sejauh mana tu? Kerana akhirnya itu sebagaimana titah itu pemasyuran kalau semua ni mengikut MIB benar lahir belia MIB itu dengan baik, maka kebahagiaan akan tercapai. Itu cabaran. Baiklah, kalau kita sentuh tentang cabaran ini juga Tuan Najiah, di mana anak-anak ataupun sekolah ya, pelajar-pelajar mereka diajarkan mata pelajaran MIB sejak dari sekolah rendah hinggalah ke pihak ke peringkat universiti. Jadi adakah betapa pentingnya MIB tersebut diajarkan sejak daripada peringkat sekolah rendah? Alhamdulillah, seperti mana tadi ada pepatah belantur buluh dari rebungnya tu. Selaku agensi kerajaan, Kementerian Pendidikan cukup baik sudah mengatur. Cuma barangkali kalau kita lihat dalam buku-buku teks sebagai contoh yang pernah saya mentelaah mengkaji secara detailnya, ada perkara yang barangkali mampu untuk diperbaiki, mampu lebih baik lagi. Contoh yang ketinggalan adalah dalam teks MIB itu adalah istilahnya entrepreneurship. Entrepreneurship itu belum tumbuh baik dalam diri anak-anak. Tapi yang lain tu alhamdulillah terdapat. Kalau pemikiran dari segi nilai cukup baik. Tapi tidak dapat dihayati dalam bentuk entrepreneurship. Sangat kurang. Itulah sekarang ini kalau kita lihat cabarannya ialah cara untuk mereka mengadaptasikan, kerana dengan adanya zaman teknologi ini seringkali berubah. Malahan kalau kita ni mengikut jua peredaran zaman itu, setiap hari memang kita ni ketinggalan. Jadi bagaimana pula pihak daripada, sebagai contoh daripada pihak Universiti Brunei Darussalam sendiri untuk mendidik mata pelajaran MIB itu kepada belia-belia kita ni ataupun pelajar kita ni? Okey, setakat di universiti kita ni sudah ada ditubuhkan Akademi Pengajian Brunei, bahkan majlis tertinggi home base ataupun markasnya di akademi di Universiti Brunei Darussalam. Semua sekali itu di sana. Jadi pembelajarannya diketuai oleh ketua program Akademi Brunei Study
Yang Mulia Pangeran Dr. Khairul Rizal dan Pangeran Haji Abdul Rahim, ini yang bertanggungjawab membentuk program-program yang berkenaan dengan MIBN. Kita ni ada satu semester wajib lulus. Kalau dah lulus dah sah degree, dah keluar. Jadi itulah antara caranya lah. Tapi persoalan bagi sebagai orang yang mengamati MIB itu lebih kurang sekarang setakat ini 26 tahun sudah mengamati di lapangan. MIB itu pertanyaannya masih ada cabaran itu yang belum kita ni catered ataupun istilahnya tu yang kita ni dapat selesaikan dengan baik. Mungkin kertas periksa boleh lulus, tapi nyatanya tidak macam itu. Yang diharapkan adalah sebagai contohnya dalam pemikiran. Jadi ini yang paling perlu sangat kita ni lihat orang Brunei, apakah ia MIB itu di dalam pemikirannya boleh melihat jauh ke hadapan. Okay. Kalau ia contohnya tadi pelajar keluar daripada UBD graduate, apakah ia masih berharap bertugas ataupun bekerja makan gaji? Ini soalan yang persoalan. Sedangkan dalam MIB sebenarnya sudah sepatutnya ditanam dalam diri pelajar itu. Dia sudah bukan lagi orang anak-anak. Dia sudah di peringkat universiti, patutnya sudah berfikir tidak demikian. Belum lagi. Itulah. Belum sampai lagi. Jadi persoalannya macam mana kita ni membuat formula dengan menggunakan MIB ni supaya anak-anak Brunei, khususnya rakyat Brunei, terutamanya tadi istilahnya boleh mengatasi problem yang sekarang ini dan juga bukan standard Brunei saja tetapi universal, terbangsa sekali, international. Jadi inilah beberapa perkara yang bagi saya perlu diperhatikan, membuat perancangan dan tindakan dan dinilai. Sebenarnya pernah ada satu kajian yang dibuat di Academy of Brunei Study melalui MTMIB, Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja, Melayu Islam Beraja dan Kementerian Pendidikan melalui kurikulum, bagaimana dicadangkan penyelidikan itu bertahap. Di sekolah sudah, tapi macam mana di pasaran, macam mana hatta ada perancangan sepatutnya yang sudah diusulkan, ia goes on sampai 60 pun ada kita ni sukat. Adakah mereka ni updated dan segala macam. Jadi inilah perkara-perkara yang sangat-sangat major project yang sepatutnya kita ni laksanakan. Ya, betul sekali. Jadi itulah perlunya kita ni rasa yakin dan juga percaya bahawa pengamalan dan juga pengukuhan nilai-nilai Melayu Islam Beraja itu dalam kehidupan kita ni seharian memahami konsep MIB ni dapat sebetulnya membantu membenterasi seperti penyakit-penyakit sosial antaranya dalam kehidupan berkeluarga dan juga masyarakat. Jadi dengan adanya konsep MIB ini pastinya ada nilai-nilai murni dan juga terdapat kesan-kesan positif. Jadi apa antaranya kesan-kesan positif yang dapat kita ambil daripada mengikut nilai-nilai murni konsep Melayu Islam Beraja? Kalau kita ni lihat kita ni dalam bayangan ataupun dalam perancangan kita ni, kita ni lihat ada nilai-nilai murni dan segala macam itu. Untuk istilahnya itu kita ni build up sistem itu dalam diri individu itu lah. Jadi ada rasa, contohnya sebagai hormat contohnya. Akhirnya nilai-nilai ini membawa kembali kepada titah tadi, keselamatan, ketentraman, kebahagiaan rakyat Brunei itu pada keseluruhan. Jadi sepatutnya di dalamnya, contohlah kuat berpegang pada agama. Kalau kita ni berpegang kepada kita ni bercakap tentang rakyat Brunei, jadi agamanya pelbagai agama. Kita ada 7 puak. Berbagai puak, berbagai bangsa orang Brunei. Jadi dalam istilah agama,
mereka sepatutnya istilahnya memahami, sebab itu kita ni membukakan sekolah agama kepada non muslim. Okay? Untuk mereka belajar agama untuk lebih faham supaya tidak ada percanggahan. Betul. Jadi agama tu antara yang paling penting dalam ajaran agama adalah kita ni memahami, bukan sekadar understand tolak ansur, bukan itu, tapi memahami, understanding, bukan semata-mata kita ni istilah tolak ansur. Kalau tolak ansur ada perkara yang kita ni buang, ada perkara kita ni tapi dengan ada kefahaman tentang agama Islam, jadi seluruh agama lain itu boleh hidup aman pun damai. Jadi aman damai itu suatu harga yang bukan dapat dinilai itu sebenarnya. Kalau kita ni lihat negara-negara lain, okey, jangan tersabut di mana-mana. Faham kita ni bahwasanya tidak aman. Macam bahkan pelajar luar sendiri berpendapat, pelajar tentang bangsa di Brunei di Universiti Brunei berpendapat Brunei ini macam dalam dongeng. Kehidupannya bebas berjalan ke mana kemari. Jadi itu adalah nikmat daripada Allah SWT. Ya, betul. Dan kebijaksanaan pemerintahan ke bawah jadi. Dan itu yang dan juga ada kaitannya juga Tuan Haji, di mana juga ada yang mengatakan ataupun di mana berfikiran bahawa dengan adanya konsep kita sentiasa pegang ni Melayu Islam Beraja ini dengan wabak COVID-19 pada ketika ini, ada kaitannya bagaimana cara kehidupan kita yang ada kita pegang melalui konsep berkenaan yang membuatkan pengawalan wabak COVID-19 berkenaan dapat dikawal. Ya, alhamdulillah. Itu anugerah Allah SWT dan kebijaksanaan ke bawah. Jadi kita ni melihat di negara lain yang cukup canggih, cukup terbilang dengan teknologi segala macam, akhirnya sangat-sangat sukar mengatasi wabak ataupun COVID-19 ini. Okay? Tapi di negara Brunei, once it detect, kita ni dapat kontrol within time yang masa yang baik. Banyak negara takjub, astonish melihat Brunei ini dapat itu. Jawapannya kerana MIB. Rakyat kita ni dalam taat setia kepada raja, apapun nasihat orang yang diwakilkan untuk mentadbir hal ehwal COVID ini, semua taat. Okey, hampir kecuali sedikit orang-orang yang barangkali istilahnya bukan orang Brunei, tapi keseluruhannya alhamdulillah. Kita ni lihat cukup terkawal. Dan juga ini memegang agama kita ni, agama Islam memang setentunya ada hubung kait juga dengan Melayu dan juga Beraja. Kerana agama menekankan kita ni taat kepada pemerintah, ulul amri. Jadi ulul amri di Brunei adalah raja. Jadi itulah sebabnya itu. Baik, alhamdulillah. Itulah yang sebut kita kongsikan bersama Uda, di mana sedikit pengenalan mengenai Melayu Islam Beraja dan juga cabarannya pada ketika ini yang mana penting juga untuk sama-sama kita fikirkan bersama. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, itu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rafi bin Haji Shahif, pensyarah Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.